Salam sejahtera, Assalamualaikum semua. Okey, selamat bertemu kembali dengan Dr. Rabah Ahturi. Okey, sekarang saya nak bercakap isu ekonomi. Isu ekonomi pada tahun 2019, Sarawak dikategori kepada negeri yang ketiga terkaya di Malaysia. Okey, ketiga terkaya di Malaysia dari segi pengeluaran. Kita ada minyak, kita ada sawit, kita ada apa lagi? Banyaklah. Aluminium, Bintulu ni ada aluminium, gas, ada pot, ada baja. Jadi Sarawak ini adalah antara yang terkaya di Malaysia. Nombor 3 ya, nombor 3 terkaya di Malaysia pada tahun 2019. Dan tapi ada tapi lagi tu. Dari segi pendapatan isi rumah, Sarawak malang sekali. Sarawak adalah yang ketiga termiskin. Siapa yang pertama termiskin? Negeri mana? Negeri Kelantan pada tahun 2019. Yang paling miskin di Malaysia adalah Kelantan. Kelantan kan ada minyak kan? Negeri Kelantan, negeri Sabah dan negeri Sarawak ini, tiga ini semua ada minyak. Macam mana kita boleh yang termiskin? Pendapatan termiskin. Macam mana kita boleh jadi termiskin? Ini adalah hakikatnya. Ini statistik ya. Ini dari data kerajaan. Okey, mari kita tengok dari segi pada tahun 2019 secara puratanya pendapatan Sarawak, isi rumah Sarawak adalah 700 Malaysia adalah 7,901. Ini Malaysia. Sarawak pula 5,959. Menurut statistik, setiap orang Sarawak secara purata, setiap setiap rumah di Sarawak ini mempunyai pendapatan sebanyak 5,959, hampir 6,000 ya. Ini menurut pendapatan mengikut negeri 2019. Adakah anda mempunyai 5,000 rumah? Berarti suami, isteri, anak-anak semua campur dan bahagi. Kalau 4 orang, suami, isteri, ada 2 anak, semua kerja, bagi dengan 4 orang. Ini mungkin ini 2,000, ini 2,000, ini 1,000, ini 1,000, menjadi 6,000 kan? 2, 2, 1, 1. Jadi 6,000. 6,000 ni dibagi 4. Adakah dia sampai 5,949? Ini lebih kuranglah macam itu. Purata di Sarawak pada tahun 2019, dia cakap pendapatan isi rumah di Sarawak adalah 5,959. Pada tahun ini untuk maklumat sahaja. Saya kongsi maklumat sahaja ya. Pada tahun 2016, kita pun antara negeri yang terkaya di Malaysia tu waktu itu. Tetapi kita masih 3 yang termiskin. Dan yang lagi menyedihkan pada tahun 2016, 7 daerah di Sarawak ini dikategorikan sebagai daerah termiskin di Malaysia. Termiskin. Tadi cakap Sarawak pengeluaran yang terkaya. Ini daerah dia termiskin. Apakah daerah tersebut? Daro, Selangau, Simunjan, Kanawit, Song, Lubuk Antu, Papakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daro, Selangau, Simunjan, Kanawit, Lubuk Antu, Pakan, Song. Song tu di Sarawak. 7 daerah termiskin di Malaysia pada tahun 2016. Ini nak kongsi saja. Harap-harap tidak ada daerah di Bintulu yang dikategori sebagai termiskin. Hati-hati ya, supaya kita tidak ada dalam senarai termiskin macam itu. Tapi sekarang sudahlah, Sarawak sudah antara yang termiskin. Nombor 3 termiskin. Nombor 3. Kalau kita belajar di sekolah itu,
Kalau kita belajar di sekolah ada 14 student, 13 pelajar. Ada 13 pelajar. Okey, ada Sarawak. Nombor 11 Sarawak, nombor 12 Sabah, nombor 13 Kelantan. Sebab kita 13 kan negeri di Malaysia. Jadi kalau kita mengikut nombor dalam kelas, tetapi di dalam memberi dana, contohlah memberi dana supaya sekolah itu maju. Contoh kita masuk dalam kelas sekolah. Kita mau sekolah kelas itu maju. Kita dalam satu kelas lah. Kita mau kelas itu maju, kelas itu cantik, kelas itu sentiasa ada makan minum. Kita tadi, Sarawak tadi, antara yang ketiga memberi duit banyak. Memberi banyak duit dalam sekolah itu. Supaya kalau ada lampu rosak, kita beri duit. Kalau ada toilet rosak, kita beri duit. Macam itulah. Kita antara yang banyak beri duit lah. Yang ketiga terkaya memberi duit untuk kelas tersebut kelihatan cantik. Dan untuk semua pelajar di dalam itu kenyang. Cukup makan. Ya. Kita yang ketiga mengeluarkan duit untuk kelas itu. Dan dari segi kita belajar itu, kita belajar entah macam mana, guru itu tidak fokus kepada kita ke apa ke. Kita nombor 11. Kita nombor 11 you. Sabah pula nombor 12, Kelantan nombor 13. 3 negeri ni tiap-tiap tahun beri dana untuk sekolah, untuk kelas itu. Beri dana untuk kelas itu, untuk yang cikgu mengajar pun kita bagi gaji. Kita yang tolong beri duit itu untuk cikgu tu mengajar. Kita yang banyak beri dana untuk kelas itu. Kelantan, Sabah dan Sarawak yang banyak beri dana kepada kelas itu. Entah macam mana, nombor kita ni nombor yang terbelakang. Mungkin kita duduk dekat belakang lah tu. Tak dengar cikgu mengajar. Ini sesuatu yang kita perlu belajar ni. Okey. Bercakap pasal ekonomi tadi ya. Ini section ekonomi. Ini bahagian ekonomi ya. Ini ekonomi ni berkaitan dengan permintaan dan bekalan. Contohnya, contoh ekonomi juga, saya nak menyentuh pasal ekonomi, harga barang mahal di Bintulu. Harga barang mahal di Bintulu. Contohnya, saya pergi pasar tamu Bintulu tu, sayur di pasar tamu amat mahal. Yang pasar tamu BDA tu. Saya rasa sayur tu sebab saya tinggal lama di Kuching dan Kota Semarahan. Mungkinlah pasal saya rasa harga tu mahal kalau dibandingkan di tempat yang saya biasa tinggal. Ini saya rasalah sebabkan ekonomi ni permintaan, mungkin orang ramai nak membeli sayur, tapi sayur tu tak banyak. Sayur tu sikit tapi ramai orang nak membeli. Contohlah sayur itu mungkin 5 ikat sayur. Tapi ada 20 orang nak membelinya. 20 orang nak membeli. Jadi, bila keadaan macam ini, penjual sayur pun, dia orang terpaksa menaikkan harga sayur tersebut. Dia terpaksa menaikkan harga sayur tersebut supaya siapa yang punya duit saja mampu beli. Sebab, kalau nak jual murah, 4 ikat sayur, orang yang 5 ikat sayur, orang yang pertama 5 orang akan ambil. Ataupun 1 orang yang mampu membeli 5 ikat sayur tu akan beli semua. Jadi penjual terpaksa jual mahal supaya dia tidak beli semualah. Saya rasa macam itulah kot. Dan ada macam mana kita nak, contoh sajalah, ini contoh saja. Macam mana kita boleh lari daripada isu harga mahal sayur lah, contoh sayur sahaja ya. Isu sayur tu macam mana kita nak lari dari membayar harga mahal. Salah satu cara atau solusi ya, salah satu cara menyelesaikan masalah ini adalah, ini cadangan saya. Tidak semestinya anda mengikut ya, saya cuma bagi cadangan saja. Inilah masalah bekas pencarah tahu. Suka nak bagi cadangan. Asyik-asyik nak bagi cadangan, boring. Itu sudah sifat saya, suka memberi cadangan. Okey. Salah satu cara untuk menyelesaikan isu sayur mahal itu, saya cadangkan setiap rumah itu tanam sayur sendiri. Untuk makan sendiri dan untuk jual dengan jiran-jiran anda. Mungkin ada yang, kalau kamu tanam sayur di rumah kamu sendiri, kalau ramai yang menanam sayur, jadi tidak perlu membeli sayur. Orang yang membeli sayur sikit. Tadi 20 orang membeli sayur yang ada 5 sahaja. Kalau 20 orang ini, dari 20 orang,
ada 10 orang menanam sayur, tinggal 10 orang. Jadi harga dia tidak dapat mahal sudah. Sebab mungkin 10 ini tidak mau beli sayur kamu kalau kamu mahal. Jadi baru kamu akan nampak harga sayur itu akan menurun, ya. Kalau nak tengok harga sayur menurun, kamu tanamlah sayur dulu. Baru dia akan menurun harga sayur tersebut. Sebab kalau tak ada orang membeli sayur tu, kalau dia degil juga, penjual sayur tu degil juga nak berjual mahal, sayur tak tahan lama. Kalau dia tidak berjaya jual satu hari, besok sayur tu sudah tidak segar. Jadi dia terpaksa juga jual. Jadi saya cadangkan ramai-ramailah bertanam sayur, ya. Ramai-ramai bertanam sayur. Mungkin ada yang cakap, macam mana saya nak tanam sayur? Saya ni tinggal dekat flat. Saya tak ada tanah. Okey. Anda yang tinggal di flat pun masih boleh menanam sayur. Sekarang ada sistem fertigasi. Fertigasi orang yang tahu, pakar fertigasi bagi tahu saya, tidak perlu menggunakan banyak tanah untuk menanam sayur. Untuk menanam sayur yang tidak ada urat tu, dan sayur yang biasa-biasalah, yang tidak ada urat. Ya, kita boleh tanam dengan cara fertigasi. Jadi tidak perlu banyak tanah. Gunakan pot untuk tanam bunga tu pun boleh untuk menanamkan sayur. Botol, macam botol kosong ni, kalau botol kosong ni pun boleh digunakan untuk menanam sayur. So, gunakan sistem fertigasi lah. Kalau ada yang jenis menunggu kerjaan untuk memberi kursus fertigasi ni, boleh juga. Tapi kalau kamu nak, cari dah dekat internet, ya. Kalau kerjaan tak bagi kursus, kamu boleh minta kerjaan bagi kursus. Tapi kalau kerjaan tak bagi kursus, tengok dari internet. Mungkin ada cara-cara untuk membuat fertigasi sayur. Cara fertigasi. Sekiranya saya ada kuasa nanti, saya boleh terokai kursus ini, ya. Saya boleh bagi kursus ini kepada orang yang berminat untuk menyertai fertigasi. Kita boleh bagi subsidi lah untuk kursus tu. Saya sudah bertanya dengan kawan saya di Semenanjung lah. Dia memang pakar fertigasi. Dia cakap dia boleh ajar 1 hari. Sudah cukup untuk bertanam sayur yang tidak ada akar. Yang tidak berakar panjang tu. Ataupun sayur yang bukan pokok. Sayur biasa-biasa lah. Sayur biasa-biasa. Sayur daun. Ya? Itu contoh sahaja. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lain kali di video yang lain. Okay, bye.